Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas pengajian perniagaan STPM semester 1. Bab 1, perniagaan dan persekitarannya. Di dalam bab 1 ini terdapat 3 topik yang besar iaitu pertama, pengenalan kepada perniagaan, kedua, persekitaran perniagaan dan yang ketiga, entiti dan aktiviti perniagaan. Di bawah topik pengenalan kepada perniagaan, kita pecahkan kepada 6 topik yang kecil. Yang pertama, perniagaan dan bukan perniagaan. Kedua, perniagaan dan untung. Ketiga, peranan perniagaan. Keempat, faktor pengeluaran. Kelima, proses perniagaan. Dan keenam, cabaran perniagaan. Untuk hari ini, di bawah tajuk pengenalan kepada perniagaan, kita akan sentuh 3 tajuk kecil iaitu yang pertama, perniagaan dan bukan perniagaan, kedua, perniagaan dan untung, dan yang ketiga, peranan perniagaan. Perniagaan bukan sahaja pendapatan kepada individu tetapi juga pendapatan kepada negara. Mereka yang melibatkan diri dalam perniagaan sentiasa mengharapkan keuntungan sebagai pulangan kepada usaha mereka. Bagi mendapatkan keuntungan, terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira oleh peniaga, antaranya ialah persaingan, pengguna, politik dan sebagainya. Keuntungan perniagaan akan menyumbang kepada pendapatan negara. Definisi perniagaan. Perniagaan ialah aktiviti urus niaga jual beli barangan atau perkhidmatan kepada pelanggan bagi memenuhi keperluan dan kehendak mereka dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum. Di dalam definisi perniagaan tersebut, terdapat 4 konsep asas perniagaan yang dinyatakan. Yang pertama, barangan dan perkhidmatan. Barangan merupakan produk fizikal yang boleh dilihat, boleh disentuh dan boleh dirasa. Manakala perkhidmatan merupakan sesuatu aktiviti yang mendatangkan faedah kepada pelanggan atau pengguna dan lain-lain perniagaan. Konsep kedua ialah pertukaran nilai. Pertukaran nilai ialah semua aktiviti urus niaga di mana pembeli memberikan sesuatu yang bernilai kepada penjual sebagai pulangan kepada produk yang didapatinya sama ada dalam bentuk wang, barangan atau perkhidmatan. Yang ketiga, keuntungan perniagaan. Keuntungan merupakan matlamat utama sesebuah perniagaan. Keuntungan diperolehi apabila jumlah jualan yang diperolehi ditolak dengan jumlah kos yang dikeluarkan. Konsep keempat ialah memuaskan keperluan dan kehendak pengguna. Keperluan merujuk kepada sesuatu yang perlu dipenuhi oleh manusia untuk terus hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Manakala kehendak ialah sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk tujuan keselesaan dalam kehidupan seperti kehendak untuk melancong, kehendak untuk memiliki jam tangan mewah, contohnya jam tangan Rolex. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu perniagaan dan bukan perniagaan. Objektif pembelajaran untuk tajuk ini ialah pelajar-pelajar boleh mentakrifkan maksud perniagaan dan yang kedua, pelajar boleh membandingkan organisasi yang bermotifkan untung dengan organisasi yang tidak bermotifkan untung. Organisasi yang bermotifkan untung ataupun perniagaan merupakan organisasi yang menjalankan aktiviti menyediakan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan dengan matlamat mencapai keuntungan. Manakala, organisasi yang bukan bermotifkan keuntungan ataupun kita sebut sebagai bukan perniagaan merupakan organisasi yang menjalankan aktiviti yang bertujuan menjaga kepentingan ahli atau masyarakat dengan tidak bermatlamatkan keuntungan.
Perbezaan antara organisasi perniagaan dengan organisasi bukan perniagaan. Organisasi perniagaan menjalankan perniagaan, mengeluarkan barangan dan perkhidmatan. Sebagai contoh, syarikat pengeluar barangan ialah syarikat Proton, Nestle dan Samsung. Manakala, syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti Mars, Hotel Hilton, Maxis dan sebagainya. Semua organisasi perniagaan, sama ada yang mengeluarkan barangan ataupun perkhidmatan, akan menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut. Yang pertama, mencipta barangan dan perkhidmatan. Kedua, memasarkan barangan dan perkhidmatan kepada pengguna. Ketiga, mengambil dan melatih pekerja. Keempat, mendapatkan pembiayaan untuk mengembangkan perniagaan. Dan kelima, memproses maklumat untuk mengetahui trend semasa dalam pasaran. Organisasi bukan perniagaan. Organisasi bukan perniagaan mempunyai objektif-objektif seperti berikut. Antaranya, yang pertama, meningkatkan penglibatan ahli dalam kegiatan-kegiatan berilmu seperti ajuran ceramah di masjid-masjid. Kedua, merekrut ahli-ahli ke dalam kelab atau persatuan seperti kelab alumni dan persatuan Puan Puteri. Ketiga, mengubah sikap negatif kepada sikap positif sesetengah golongan seperti yang dilakukan oleh pertubuhan-pertubuhan seperti Pemadam, Greenpeace dan FOMCA. Dan antara contoh-contoh organisasi bukan perniagaan ialah seperti hospital, museum, zoo, universiti awam, sekolah, parti politik, badan bukan kerajaan seperti FOMCA dan pusat-pusat rekreasi adalah contoh organisasi bukan perniagaan. Perbezaan antara perniagaan dengan bukan perniagaan boleh dibandingkan berdasarkan 5 dimensi yang berikut. Yang pertama, berdasarkan kepada matlamat yang berbeza. Yang kedua, aktiviti. Ketiga, pengurusan. Keempat, sumber keuangan. Dan kelima, perundangan. Selain daripada objektif keuntungan, semua perniagaan mempunyai objektif yang lain. Antaranya, pertama, kemandirian atau penakatan. Maksud kemandirian atau penakatan ialah objektif untuk terus kekal beroperasi di pasaran. Kerana apabila sesuatu perniagaan itu dapat terus kekal lama dalam pasaran, objektif-objektif lain boleh dicapai. Yang kedua ialah pertumbuhan. Maksud pertumbuhan ialah memajukan syarikat. Antara contoh bagaimana pertumbuhan boleh dicapai antaranya ialah melalui peningkatan share saham pasaran, produktiviti yang meningkat dan pembangunan individu di dalam perniagaan tersebut meningkat. Sebagai contoh, pembukaan beberapa cawangan Tesco dan Giant di seluruh Malaysia adalah contoh pencapaian objektif melalui pertumbuhan. Yang ketiga, tanggungjawab sosial. Komitmen pihak syarikat untuk memberi perhatian kepada keperluan atau kebajikan awam di samping aktiviti utama syarikat yang bermatlamatkan keuntungan. Sebagai contoh, mengawal pencemaran dengan menggunakan pembungkusan yang boleh dikitar semula. Topik kedua ialah perniagaan dan untung. Objektif pembelajaran di dalam topik ini ialah pelajar-pelajar boleh menjelaskan kepentingan keuntungan kepada sesebuah perniagaan. Perniagaan akan mendapat keuntungan apabila jumlah pendapatan yang diperolehi oleh perniagaan melebihi jumlah kos dan perbelanjaan yang dikeluarkan. Kepentingan untung kepada perniagaan. Pertama, sumber utama pembesaran perniagaan. Semakin banyak untung diperoleh, semakin banyak modal dapat dikumpul. Oleh itu, keuntungan tersebut boleh digunakan untuk tujuan pelaburan dan pembukaan cawangan perniagaan. Yang kedua,
sebagai satu dorongan kepada usahawan untuk mengembangkan perniagaan. Untung merupakan ganjaran kepada usahawan atau peniaga di atas usaha mereka dan kesanggupan mereka untuk memikul risiko perniagaan. Dengan memperoleh keuntungan, ini akan mendorong peniaga untuk terus berusaha demi mencapai matlamat perniagaan. Ketiga, meningkatkan imej atau kecemerlangan perniagaan. Semakin banyak untung diperoleh, semakin baik reputasi sesebuah perniagaan. Reputasi yang baik akan meyakinkan pembekal dan bank untuk memberi kemudahan pinjaman. Yang keempat, meningkatkan motivasi pekerja. Untung yang banyak menunjukkan perniagaan berpotensi untuk berkembang. Melalui untung, syarikat perniagaan boleh memberi bonus kepada pekerja dan ini akan mendorong pekerja untuk lebih bersemangat untuk menyumbang kepada organisasi. Yang kelima, peranan untung kepada perniagaan ialah untuk memantau prestasi perniagaan dari aspek matlamat dan hala tuju. Kelebihan daya saing perniagaan akan wujud jika sesuatu perniagaan telah mencapai matlamat dan hala tuju untuk lebih bersaing dengan perniagaan yang lain. Yang keenam, meningkatkan penggunaan teknologi untuk membolehkan perniagaan menggunakan teknologi lebih moden dalam proses perniagaan. Ketujuh, perbandingan antara untung sebenar dengan untung dijangka akan dilakukan. Sekiranya untung sebenar mengatasi untung dijangka, bermakna perniagaan telah menunjukkan prestasi yang lebih baik. Kelapan, membentuk strategi perniagaan yang berkesan. Keuntungan perniagaan boleh digunakan untuk merancang strategi perniagaan yang lebih berkesan bagi mengatasi strategi perniagaan bersaing dalam pasaran. Kesembilan, mengekalkan kedudukan perniagaan. Semua modal yang berterusan membolehkan perniagaan terus kekal dalam pasaran, terutamanya apabila sesuatu perniagaan memerlukan pembiayaan tambahan untuk menampung kos dan perbelanjaan perniagaan yang semakin meningkat. Dan akhir sekali, untuk keyakinan dorongan kepada pelabur untuk terus melabur di dalam sebuah syarikat perniagaan. Subtopik ketiga ialah peranan perniagaan. Objektif dalam topik ini ialah pelajar boleh membincangkan peranan perniagaan terhadap pengguna, masyarakat, ekonomi dan negara. Secara umumnya, terdapat 5 peranan perniagaan terhadap pengguna. Yang pertama, memenuhi keperluan dan kehendak. Kedua, menambah pilihan barangan. Ketiga, membekal barangan bermutu. Keempat, meningkatkan taraf hidup pengguna. Dan yang kelima, perkhidmatan selepas jualan. Perniagaan menyediakan barangan dan perkhidmatan yang baik dan berkualiti kepada pengguna atau pembeli pada harga yang mampu milik bagi memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebagai contoh, syarikat Peredua mengeluarkan kereta kancil dan menjualnya pada harga yang mampu dibeli oleh pengguna yang berpendapatan rendah. Perniagaan juga menyediakan barangan dan perkhidmatan yang dapat memenuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sebagai contoh, syarikat penerbangan AirAsia telah mewujudkan penerbangan harga murah bagi membolehkan rakyat Malaysia melancong di dalam dan di luar negara. Peranan perniagaan terhadap masyarakat. Masyarakat merupakan pengguna yang berada di sekitar ataupun berhampiran dengan perniagaan. Antara peranan perniagaan terhadap masyarakat ialah mewujudkan peluang perniagaan dan pelaburan, menghasilkan pelbagai produk, mewujudkan peluang pekerjaan, menjalankan tanggungjawab sosial, menjaga alam sekitar dan meningkatkan kemudahan infrastruktur.
Seterusnya ialah peranan perniagaan terhadap ekonomi. Antaranya ialah mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan negara, mewujudkan pertempatan baharu, meningkatkan kemudahan awam, menstabilkan harga produk dan mewujudkan industri sokongan. Ekonomi ialah sesuatu yang berkait dengan keuangan sesebuah negara. Sumbangan perniagaan di dalam pertumbuhan ekonomi antaranya ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Perniagaan yang dijalankan memerlukan tenaga pekerja yang ramai. Oleh itu, peluang pekerjaan ini akan dapat mengurangkan kadar pengangguran di sesebuah negara. Yang kedua, meningkatkan pendapatan kerajaan atau pendapatan negara. Pendapatan negara dapat dipertingkatkan melalui pembayaran cukai oleh perniagaan yang memperolehi keuntungan. Ini membolehkan kerajaan atau negara melaksanakan pelbagai projek pembangunan negara. Ketiga, mengembangkan industri sampingan. Industri huluan dapat mewujudkan banyak industri hiliran. Sebagai contoh, industri automobil telah mewujudkan industri besi, keluli, industri membuat tayar dan industri yang lain. Keempat, meningkatkan kemudahan awam. Perniagaan membantu mewujudkan kemudahan pengangkutan, perhubungan dan kemudahan awam yang lain. Ini kerana cukai perniagaan yang dibayar secara tidak langsung membolehkan kerajaan menyediakan kemudahan awam untuk kepentingan masyarakat. Kelima, membantu mewujudkan penempatan baharu. Perniagaan mendorong kewujudan bandar-bandar baharu. Ini kerana aktiviti perniagaan telah menarik ramai penduduk untuk menetap di sesuatu tempat. Keenam, menawarkan produk berkualiti dengan harga yang berpatutan. Melalui persaingan antara perniagaan, pelanggan dapat menikmati pelbagai jenis barang dan perkhidmatan yang berkualiti dengan harga yang berpatutan. Oleh itu, kehendak dan kepuasan pelanggan akan dapat dipenuhi. Seterusnya ialah peranan perniagaan terhadap negara. Yang pertama, menyumbang kepada pendapatan negara. Yang kedua, meningkatkan aktiviti pengeluaran. Ketiga, mewujudkan peluang pekerjaan. Keempat, meningkatkan kegiatan pelaburan. Kelima, mewujudkan peluang perniagaan. Dan seterusnya, menyumbang kepada pendapatan negara.